Now, kita terus masuk the core things dalam kita punya trigonometric ratio. Okey, kalau saya tersalah cakap trigonometric function, sorry sebab saya dah lama tak ajar form 3. Form 5 guna trigonometric function. Form 3 ratio. Okey, so kalau ikutkan ni yang kita akan guna. Kita ada triangle and then dia suruh kita cari sin cos tan. Okey, so kalau dia tak ada simbol theta kat sini, okey, simbol theta dalam kita punya triangle, kita kena baca theta mengikut soalan. Okey, so dia dah bagi kat sini, cari length PR, cari sin dia, cari cos dia, cari tangent dia. Okey, so persoalannya, kenapa kita kena cari panjang PR? Okey, sebab PR tak ada dalam gambar ajar. So, bila ada dalam gambar ajar, jawapan dia senanglah nak kira. Okay, I give you a few seconds, a few minutes for you to calculate what is the length of PR. Okay, so right angle triangle, saya just nak bagi tahu balik, right angle triangle sekarang ni, ikutkan syllabus kita, ada dua benda yang kita boleh guna dah. Pythagoras theorem dan juga trigonometri. Okey. Ada yang dah bagi jawapan? Okey. Tahniah. Okey, betul tu jawapan tu. 17. Bagus. So 17 kita guna Pythagoras theorem Okey. So Pythagoras theorem kita gunakan dapatlah 17. So 17 tu dapat macam mana? Okey, square root. Okay, 15 squared plus 8 squared. Okay, 67. Typo Okay, so tekan calculator dapat 17. Okay, so dapat 17, maka lengkaplah kita punya triangle. So saya ulang balik tadi, bila kita dah ada right angle triangle ni, boleh guna dua benda, Pythagoras theorem dengan trigonometric function. Okay, so soalan seterusnya, sin PRQ. So baca PRQ. So theta kita dekat sini. Theta saya di sini. Okay, so theta kat situ. So sin adalah soh kah toa, opposite over hypotenuse. So, tulislah jawapan. 15 over 17. Cos, apa tu? Cos PRQ. Cos PRQ, PRQ. Okey, cos, ni kan theta. 8 over 17. So, kah toa? So 8 per 17. So you can imagine tak kalau tak ada nilai 17 tadi, boleh jawab tak? Confirm tak boleh, dek. So make sure cari dulu mana panjang-panjang yang tak boleh dapat. Okay. Tapi kita kena alert kat sini. Tangent ni bukannya PRQ. Tangent QRP. So QRP. Okay. QRP. Sama Oh, sama. QRP. Okey. So, masih lagi theta kat sini rupanya. Dia ingatkan tempat lain. Itulah. So, opposite. Opposite pula kat situ. Opposite sini, 15 bahagi 8. Mistake. Okey, so 15 per 8. Aik. Aik, kenapa Aik? Kenapa? Kita check. Oh, rupanya saya punya jawapan ni ada typo sikit tau. Ish. Astaghfirullahaladzim. Sorry Kalau tangent QPR memang 8 per 15. Sebabnya QPR adalah sini QPR.
QR. So, angles kita kat sini. Okay. Okay, ada yang kata boleh ke bagi tahu jawapan dalam decimals? Of course boleh. Okay. Okay, yang tak faham tu kenapa? Okay, so kenapa kita cari theta tu? Okay, macam mana saya tahu theta tu berada di sini, angle X tu ada kat sini, ialah based on this question angle angle PRQ. Okay, so P sini, R sini, Q sini. So angle mesti dekat tengah-tengah tau. Okay, soalan dia, teacher kena simplify ke? Kalau boleh simplify, boleh. Sila tekan, sila simplify. Tak, soalan yang saya type memang betul ni jawapan dia 15/8. Tapi sebab ini daripada buku. Saya yang typo, bukannya awak typo. Okay. Soalan boleh tanya apa-apa saja. Okay. Okay. Kita try next question. Banyak soalan ni. Okay. Calculate the value of tangent theta. Yang ni dia senang. Sebabnya theta dah ada dah. Situ theta. So tangent adalah SOHCAHTOA. Okay. TOA T opposite over adjacent. SOHCAHTOA. Tulislah T sama dengan O bahagi A. So, bila tengok opposite dia, ini theta, dia bagi theta. Opposite 5, adjacent sebelah. Okey, ni bukan sebelah 13 bukan sebelah. Okey, kenapa 13 tu bukan sebelah? 13 ni memang hypotenuse. Saya ulang balik. 13 adalah hypotenuse. Hypotenuse, kalau kita tengok triangle kita, okay, is the longest side. Okay, thank you for calculating. Yang bagi tahu X adalah 12. So, macam mana nak dapat X tu 12? Okay, guna Pythagorean theorem pula. Pythagoras theorem. Okay, ada yang dah bagi tahu jawapan dah. 5/12. Tanya. Okay, so jawapan dia ni. Okay, cantik sikit. Okay, so nak cari X. Okay, kita guna Pythagoras theorem sini. Okay, 13 squared minus 5 squared. Okay, lepas tu ambil square root, dapat 12. So, tangent adalah opposite 5 over X. Okay, X tadi 12. Okay, so 5/12 dia jawab akhir. Ada yang tanya, okay, kena cari semua length ke? Kalau memang tak cukup, kena cari. Tapi kalau cukup, tak payah. Kalau contohlah dia nak suruh cari sine je. Sine adalah opposite over hypotenuse. Tak payahlah cari X. Buat penat je. Tapi kalau dia suruh tanya soalan lain, kena. Okay, hai semua yang join balik ke apa ke yang tertinggal dapat join balik. Thank you for joining me today. Okay, 83 orang. Okay lah tu. Meriah dah. Okay, I will go to the next step. This one, they ask for sine. Sine X for the right angle triangle. Okay. So, sine kita, okay, adalah apa? SOHCAHTOA. S ialah O over H. Okay, jawapan dalam decimal sentiasa boleh. Tapi kalau dah dalam fraction, macam soalan ni, sebenarnya tulis fraction je pun dah selesai dah masalah. Tapi kalau nak lebih rajin, tekan calculator, boleh. Yes. Okay. So, antara soalan yang mungkin akan terfikir sebab ada orang dia hafal tau Pythagorean triple. So that means dia dah tahu dah X ialah 15. Some people memang hafal. Okay, kalau boleh tunjukkan jalan kerja. Tapi kalau tak nak, especially soalan objektif kan tak perlu. Tak payahlah tunjuk. Okay.
So yes, yes, yes. Thank you, thank you, thank you. Ramai yang dah boleh jawab. Jawapannya 15/17. Okay, so kita tengok jawapan dia. Okay, guna Pythagoras theorem. Okay, so saya takut ada yang tak faham kenapa 17 tolak 8. So just nak ulang balik ni, kita baca form 1 dulu. 17, this is hypotenuse. So hypotenuse is the longest side. So longest side, nak cari X, dia kena tolak dengan side 8. Okay, saya ulang balik. This is hypotenuse. So kita kena tolak 17 squared, bukan 7 17 squared minus 8 squared. Okay, so 17 squared minus 8 squared dapat square root. Dapat 15, sorry. Okay, terberhenti sekejap sebab ada yang tanya. Apa tu Pythagorean triples? Pythagorean triples tu ialah pasangan yang memang apa orang kata macam ni lah. Contoh kan, ni 17, sini 8, ini 15. Ni dipanggil Pythagorean triple sebabnya nombor dia semua nombor bulat. Nak dapatkan 17 squared, 17 ni, ni tambah ni dapat 17. Dia nombor nombor bulat lah. Sebab kadang-kadang tu kita guna Pythagoras theorem, kita akan dapat desimal. Nombor dia tak cantik. So Pythagorean triples ni kalau kita guna Pythagoras theorem, dia dapat nombor bulat. Okay, hope that helps. Ni dia dah combine. Yang combine ni yang masalah sikit. Okay. So kalau tengok kat sini, pening. Tak apa, insyaAllah. Nanti kita boleh ubah. Ada yang tanya, okay. Macam sifir tapi Pythagoras betul. Macam 3, 4, 5 pun betul juga. 3, 4, 5 tu Pythagorean triples. 3, 4, 5. Dapat jawapan dah? Canggih. Genius. Alhamdulillah. Semua orang genius. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, this one is 20 Kenapa 20? Sebab tanda sama. Okay, this tanda sama. This tanda sama. Okay, this tanda sama. Ni tanda sama Okay, so since dia sama, so dia dapatlah. Okay, so just nak bagi tahu guna Pythagoras theorem untuk theta ni, okay, theta kat sini kena guna length daripada H pergi ke G. Okay, tak boleh guna length yang lain, kena guna H sampai G saja. So nak dapat, jangan laju sangat nak salin. Oh, alah. Saya sebenarnya, saya laju sebab benda ni nanti saya akan share balik tau. So that means this slide kan, insyaAllah saya dah memang dah record, okay, dan saya akan save yang saya dah conteng, untuk saya akan letak dekat Padlet. Sebab tu saya laju, internet semua kena jimat dek. Kalau rumah yang ada Unify macam saya unlimited sekarang ni okey lah, tapi kalau saya tak ada unlimited, saya pun takut juga. Okay, so saya tak ada calculator, tolong saya cari tau. Okay, what is the panjang of HG? So, how to calculate panjang HG? That's okay. Tak salah minta. Oh, korang ada unlimited. Okay, Alhamdulillah. Okay. 12 Oh, Alhamdulillah. So, macam mana nak dapat 12? Pythagoras theorem tolak. Thank you. So, this is 12 Sorry handphone gerak-gerak. Okay, so nak cari cos macam biasa adalah adjacent. Okay. Kalau dah terror dah tak payah tulis dah ni. So, katua ni. Terus tulis jawapan je. Tapi kalau belum lagi, kita tulis. K adjacent 12 bahagi 20. So, 12 bahagi 20. Ni boleh simplify. 12 bahagi 20, dua-dua boleh bahagi dengan nombor 4.
So, kita akan dapat 3/5. Okey, simplify jangan tinggalkan jawapan dalam tak simplify sebab maths kalau tak simplify tak ada markah. Just as simple as that. Okey. Okay, so kita tengok kat sini Okey, kita discuss sama-sama. In diagram 3, C is the midpoint of straight line BD. Okay, C tu kat tengah-tengah, dia kata midpoint. So, find the value of tangent X. Okay, nak fokus kat sini tangent X tu. Okay, so X tu is angles between here until here. Okay, saya ulang balik, saya highlight sikit. Okay, is this angle kat sini. Kenapa colour yang tu? Colour lain lah, kuning. Okay. Okay. Kat situ je dia tak sampai garisan 13 tu tau. So that means kalau kita nak cari for X ni kena guna triangle yang berdasarkan dia punya angle. So that means kita punya triangle kita the small triangle je. Okay, BD adalah 12. Oh, because that is okay. So, saya ulang balik. Oh, dah ramai dah dapat jawapan. Itulah korang yang lain tu bercakap-cakap lagi. Orang lain dah dapat jawapan dah. Okay. So, saya ulang balik. Nak cari tangent X, kena guna triangle yang kuning saya highlight ni. Bukannya yang besar. Because angle X is this angles between here and here only. Between this line AC and line AB. So, that means our triangle is ABC only. Okay, no. Okay, so that means some of your friends dah bagi jawapan dah tadi. Thank you so much. We have to find panjang BD. So, panjang BD adalah 13 squared minus 5 squared. Okay, 13 squared minus 5 squared because 13 is hypotenuse. So, kita akan dapat sini sebagai 12. Once we got that's 12, so that means this is 6. This is 6 sebab C adalah midpoint. Tengah-tengah. So, boleh bagi 2. So, tangent X adalah opposite. Okay, sini opposite over adjacent. Sorry. Okay, opposite over adjacent. So, tangent X adalah 6/5. Okay, tadi ada yang tanya, okay, cikgu, ada tak soalan yang dia tak cakap nak tan ke, nak sin ke, nak cos ke? Dia kena cakap tau. Sebab kalau kita tak cakap, nilai sin, cos dengan tangent semua lain. It depends on the question. So, dia mesti tanya. Ataupun kalau tak, dia nak tanya what is the value of X? Itu nanti, next class. Not today. So, hari ni dapat 47 minit dah. Yang ni. Find the value of tangent PQR. Tak payah hypotenuse kat triangle kecil. Okay, sorry dah ke depan. Dia tak boleh ke belakang dalam this mode. Tak perlu guna hypotenuse kalau tak perlu guna. Tak perlu cari hypotenuse kalau tak perlu guna. Okay, so for this one, okay, cos PQR, so theta tak ada, so kena tengok theta kat mana, theta angle C kat mana, PQR, so sini P, okay, this is P, this is Q, this is R, so that means our theta is dekat Q, okay, sorry tak lupa theta situ, okay, so PQR adalah 8/17, cos
PQR adalah 87+. As you can see kat sini, langsung tak ada length. Ada yang dah bagi jawapan dah. Dia dah tahu lah macam mana kan nak buat. Okay. Tapi kalau kita tak tahu macam mana nak start, okay, kita kena tengok. Angles dia kat situ theta and cos 8/17. So ingat balik, cos adalah K. Okay, so K tu adjacent over hypotenuse. Okay, so sebenarnya ini panjang adjacent, ini panjang hypotenuse. Betul. PQ adalah 8. Okay. QR adalah 17. Okay. So saya ulang balik. So katua, cos adalah adjacent over hypotenuse. Okay. So theta sini. Adjacent sini. Okay. So sini adalah 8. Okay, hypotenuse ini bertentangan dengan 90 degrees. This is 17. Okay. So, sini adalah 8, 17. So, kalau nak cari tangent, kita guna apa? Sohkah toa. Tangent adalah opposite, hilang pula tanda. Okay, adjacent. So, opposite kita tak ada. So, itu yang kita kena cari. Guna Pythagoras theorem. So, this is 15. Okay. So, macam saya kata tadi lah. Kalau kita hafal Pythagoras triple, benda ni senang sangat. Okay. So, jawapan dia ialah opposite over adjacent dapatlah jawapan 15/8. Okay. Tahniah semua yang dapat jawab. Hebat, anda hebat. Okay. Tengok berapa slide lagi. Oi, macam banyak je ni. Okay. Yang ni dia lain sikit. Okay. Dia kata sini theta, sini X, ini 15. Cari nilai theta. Nilai theta pula. Cari nilai X. Silap soalan. Okay. Okay, sebelum tu. Okay, soalan dia. Okay, cikgu tak apa ke kalau tulis tangent tu tanpa angle dia? Sebenarnya dosa sebenarnya. Sebenarnya the best way to answer is like this tau. So, disebabkan limitation, I don't have orang kata tu, yelah, slide pun tak cantik kan. Tapi sebenarnya kan tulis macam ni. Okay, lepas ni saya tukar lah betul-betul. Okay. Okay, X is 9. So, how do you get 9? Okay, so kita guna sin theta equals to 3/5. Okay, so, sin theta. Dah tak boleh malas-malas. Okay, equals to 3/5. Okay, so sin adalah so opposite over hypotenuse. Sama dengan 3/5. Yang ni dia susah sikit so dia guna linear equations. Okay. So, hypotenuse kita adalah 15. So, masukkan 15 dekat hypotenuse. Opposite kita adalah X. Okay, tadi ada yang suggest 5 kali 3, 3 kali 3. So, dapat 9. So, betul. Itu pun cara very legit answers. Okay, or you can use linear equation macam biasa. 3/5 darab dengan 15. Okay, ni boleh tekan kalkulator. Siapa yang dah lupa ni? Astaghfirullahaladzim. This is linear equation. Bahagi, bawa sebelah sini dia jadi darab. Okay, 15 bawa ke sebelah, change side, change sign. So, this you can press calculator.
Okey, kita kembali semula Sorry I'm going to wait for some of you ramai-ramai. Nama dia kata. Okey. Jawapan dia ialah 9. Okey, kita nak selesaikan pula soalan ni. Okey, dalam soalan ni, soalan dia tanya kita, given that sin x equals to 4/5 and tangent y equals to 12/5. So, calculate the length in cm of TS. So, kita punya TS dekat sini adalah this length. Okey. So, dapat TS, biasanya kita kena cari QS lah. So, nak cari QS mesti berdasarkan kita punya triangles kat sini. Okey, so saya nampak kat sini sin X ialah 4/5. So, X kita berada di sini. Okey, so here is my X. Okey, sin X adalah 4/5. Okey, so kita tahu sin adalah soh opposite over hypotenuse. So opposite over hypotenuse equals to 4/5. Okey, so 8 dah diberi. So 8 ni adalah kita punya opposite side. So 8 over hypotenuse equals to 4/5. Okey. So, menggunakan Pythagoras theorem, linear equation, 8 kali 5 sama dengan 4 kali H. Okey. Sini bawa sebelah sini. H bawa sebelah sini. Okey. So, dapat 40 sama dengan 4H. 4H sama dengan 40. H adalah 10. Okey. So, bila H tu 10, maka panjang QT kat sini adalah 6. So, macam nak dapat 6 tu, kita guna Pythagoras theorem. Okey. So, I'm going to skip that. Okey. Sebab kita tak cukup ruang kat sini. Okey. Okey. So, tangent Y adalah 12/5. So, sini Y. So, tangent ialah opposite. So, opposite adalah 12. Okey. Over adjacent, tua. Okey. So, kita boleh dapat length QR kat sini. So, dapat length QR. Okey. Kita gunakan konsep yang lain. Maaf ya, saya terpaksa padam saya punya working sebab kekurangan ruang. Okey. So, tangent Y equals to 12/5. Ni yang dah diberi. So, tangent ialah opposite over adjacent. So, 12/5. So, opposite 12 bahagi adjacent yang kita tak tahu. Okey, sama dengan 12/5. Okey, kalau kita tengok kat sini memang jelas A tu 5. Tapi kalau tak tahu, kita buat linear equation macam biasa. So, A adalah 5. So, adjacent ni kat mana? Di sini 5. Okey, so 12 sini, 5 sini. Maka menggunakan Pythagoras theorem, saya boleh dapat panjang QS. Okey, so panjang QS adalah Pythagoras theorem 12 squared plus 5 squared. Lepas kita square rootkan dia, dapat 13. Okey, so panjang QS adalah 13, panjang TS adalah 13 tolak dengan 6. Dapat jawapan kita TS adalah 7.